Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, ini satu lagi penjelasan daripada Anwar Ibrahim yang mematahkan leher para pualaun dan pembangkang. Mereka selama ini cuba merosakkan integriti dan kredibiliti kerajaan perpaduan madani. Tetapi akhirnya apabila kerajaan bersuara dan menyatakan fakta, leher mereka patah sehabis-habisnya. Penyasaran subsidi RON 95. Ini sebabnya rakyat tak perlu runsing. Perdana Menteri berkata rakyat tidak perlu runsing dengan keputusan kerajaan untuk melaksanakan penyasaran subsidi RON 95. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, unjuran rakyat terutama pengguna kenderaan yang tidak terkesan dengan penyasaran subsidi RON 95 kini meningkat kepada 90% berbanding 85% sebelum ini. Mekanisme secara terperinci kita buat, tapi saya tak terfikir rakyat biasa perlu runsing sebab 85% atau 90% tak terkesan apapun kaedah yang akan diperkenalkan dalam isu rasionalisasi subsidi minyak RON 95, kata Anwar. Malah, kita kaji bukan 85%, tapi 90% tak dikenakan kepada rakyat. Katanya kepada media selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Raja Tun Uda di Shah Alam hari ini. Beliau menjelaskan pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 hanya melibatkan golongan rakyat yang berpendapatan tinggi dan warga negara asing. Yang dikenakan kepada siapa? Orang asing dan yang maha kaya, kata Anwar lagi. Kalau gaji dan pendapatan dia 50,000 sebulan, bayarlah sikit, kata beliau yang lagi juga Menteri Kewangan. Untuk rekod, kerajaan akan mengumumkan mekanisme lengkap pelaksanaan rasionalisasi subsidi RON 95 kepada rakyat selepas separuh pertama tahun ini. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan itu menggunakan sistem pengenalan diri MyCard dan 2 peringkat harga, iaitu harga subsidi dan tanpa subsidi. Saudara-saudara sekalian, penyasaran subsidi diesel, subsidi RON 95 ini adalah satu tindakan yang mungkin berisiko, tetapi sebenarnya dapat memajukan negara kerana dapat mengurangkan pembaziran subsidi kepada orang asing dan yang lebih penting lagi kepada orang yang maha kaya. Kenapa kita perlu memberikan subsidi kepada orang asing? Walhal kalau kita pergi ke negara mereka, kita juga sama membayar cukai. Jadi, tidaklah salah sebenarnya penyasaran RON 95 ini kepada warga asing yang tinggal di Malaysia. Kerana kita, rakyat, layak mendapat kemakmuran. Selain daripada itu, kenapa pula kita nak pertahankan orang-orang yang maha kaya yang pendapatannya 50,000 sebulan untuk membayar cukai? Mereka sepatutnya dikecualikan daripada subsidi petrol 95 ini. Mereka wajar membayar cukai bagi meningkatkan lagi ekonomi kita yang ada di Malaysia. Bayangkan orang yang miskin pun sama-sama bayar, sama-sama dikenakan subsidi. Orang yang maha kaya 100,000 sebulan pendapatan pun dapat subsidi. Adakah itu adil? Tidak adil sama sekali. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kerajaan yang ada sekarang ini habis difitnah oleh pelbagai pihak. Anwar Ibrahim sudah banyak kali menyatakan, kerajaan sudah banyak kali menyatakan
Menteri Ekonomi juga sudah banyak kali menyatakan bahawa negara kita sekarang ialah negara yang paling pesat membangun dari segi pelaburan, mengalahkan negara-negara yang serantau berhampiran dengan Malaysia seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam dan macam-macam lagi. Tetapi apabila terutamanya pihak pembangkang memfitnah kononnya kerajaan ini sedang dalam keadaan gagal apabila ramai pelabur yang menarik pelaburan, itu semuanya dengan mudahnya dipatahkan oleh fakta-fakta yang lebih tepat. Mereka, para pembangkang, hanya menyatakan secara air liur, emosi. Tidak ada fakta sama sekali. Hari ini, satu lagi fakta luar biasa. Ketika dunia bergolak, pelabur terus percaya kepada Malaysia. Rupa-rupanya negara dalam keadaan yang sangat makmur. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Siapa yang ada masalah gaut, tekan butang produk yang dalam video ini. Saya tak jual produk, saya hanya kongsi kepada anda. Kemantapan produk ini kena ramai sudah yang beli dan ramai yang sudah menikmati manfaatnya. Murah sekarang ini sempena bulan Ramadan. Okey, kita teruskan lagi. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Abdul Aziz berkata, Malaysia telah mencatat rekod pelaburan diluluskan tertinggi dalam sejarah berjumlah 378.5 bilion pada tahun 2024. Jadi, kenapa pula Walaun dan pembangkang bercakap seolah-olah mereka lah yang hero? Padahal inilah rekod pelaburan tertinggi dalam sejarah sejak Malaysia merdeka. Ini pelaburan tertinggi, 378.5 bilion. Ini tertinggi, tidak mampu diatasi sedikit pun oleh pembangkang Perikatan Nasional ketika mereka menjadi kerajaan. Tapi mereka tak pernah bagi tahu Walaun bahawa negara berjaya mendapat pelaburan tertinggi. Yang mereka sibuk menyatakan, sibuk mereka fitnah ialah kononnya banyak pelabur tarik diri. Tetapi itu semua adalah fitnah yang tak berasas sama sekali. Tengku Zafrul berkata ia merupakan suatu peningkatan sebanyak 14.9% dari tahun ke tahun dan jumlah pelaburan itu menjangkau 6.700 projek berentas sektor utama. Menerusi perkongsian di TikTok, Tengku Zafrul berkata, jumlah pelaburan itu dijangka mewujudkan lebih 207,000 pekerjaan baharu. Alhamdulillah rezeki melimpah. Walaupun ekonomi dunia bergolak, Malaysia tetap steady, katanya lagi. Pelabur-pelabur percaya dengan kita, kata Tengku Zafrul. Dalam masa sama beliau berkata pelaburan domestik menyumbang 208.1 bilion ringgit, iaitu 55.0%, manakala pelaburan asing menyumbang 170.4 bilion ringgit, iaitu 45.0%. Tengku Zafrul memberitahu Amerika Syarikat mendahului dengan 32.8 bilion ringgit, diikuti Jerman 32.2 bilion ringgit, China 28.2 bilion ringgit, Singapura 27.3 bilion ringgit dan Hong Kong 7.4 bilion ringgit. Sementara itu jelasnya Selangor muncul sebagai negeri paling mantap menarik pelaburan dengan 101.1 bilion ringgit, diikuti Kuala Lumpur 91.5 bilion ringgit, Johor 48.5 bilion ringgit, Kedah 45.8 bilion ringgit dan Pulau Pinang dengan 32 bilion ringgit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.